Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan belajar fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembolehbah di bahagian pengenalan. Okay, standard pembelajaran yang kita ingin capai hari ini ialah mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah, mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya, memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik dan membuat penyiasatan dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Okey. Baik, cuba kamu perhatikan lintasan yang pemain bola ni, laluan bola ni ada bentuk lengkung. Okey. Begitu juga dengan bentuk pelangi ni ada bentuk lengkung. Okey, begitu juga dengan arca di atas jembatan ni pun bentuk lengkung. Baik, bentuk-bentuk lengkung ni dipanggil bentuk parabola. Okey, dan bentuk parabola ni dia ada persamaannya yang tersendiri. Okey, jadi kita mulakan dengan ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pembolehbahnya ialah 2. Okey, pembolehbahnya ni terpulanglah. Okey, pembolehbahnya sama ada X ke, Y ke, okey, dan sebagainya. Baik. Sekarang ni kita tengok kepada apakah bentuk arm satu ungkapan kuadratik. Jadi bentuk arm satu ungkapan kuadratik ditulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini. Okey. Jadi A, B dan C ni ialah pemalah. Okey, A, B dan C ialah pemalah dan X ialah pembolehbah. A tak boleh sama dengan kosong. Kenapa? Kalau A sama dengan sifar, okey, kalau A ni sama dengan sifar, maka kalau A ni sama dengan sifar, maka sifar bila darab dengan X kuasa 2 dia akan jadi sifar. Jadi sebutannya akan hilang. Bila sebutan hilang, dia bukan lagi ungkapan kuadratik. Okey. Sekarang kamu tengok contoh-contoh ungkapan kuadratik. X kuasa 2 campur 2X tolak 1. Negatif Y kuasa 2 campur 3Y. 1/3 M kuasa 2 tolak M campur 4. Dan 2N kuasa 2 campur 5. Itu contoh-contoh ungkapan kuadratik. Tengok contoh yang pertama. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okay, yang pertama. 2X kuasa 2 campur 5. Adakah ini ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah? Cuba kita bandingkan dengan bentuk AX kuasa 2 campur BX campur C. Okey. Jadi kita perhatikan ada satu pembolehbah iaitu X. Kuasa tertinggi pembolehbah ialah 2. Okay, di sini bentuknya ialah 2X kuasa 2 tambah kosong X tambah dengan 5. Itu ialah bentuk ungkapan kuadratik. Cuma B yang sama dengan sifar. Okay, jadi 2X kuasa 2 campur 5 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah. Okay, yang kedua. B. X kuasa 3 tolak 6. X kuasa 3. Ada satu pembolehbah X dan kuasa tertinggi pembolehbahnya ialah 3. Jadi oleh kerana kuasa tertinggi pembolehbah ni sama dengan 3, maka X kuasa 3 tolak 6 ni bukan ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah. Kita tengok yang C pula. 3X kuasa 2 campur 2Y campur 1. Okey, dekat sini ada dua pembolehbah. Dua pembolehbah iaitu pembolehbah X dan pembolehbah Y. Jadi ada dua pembolehbah. Sedangkan kita nak ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah. Jadi ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pembolehbah. Bukan Baik, D pula. D ni 1/2 M kuasa 2. Okey. Kalau kita tulis dalam bentuk ungkapan kuadratik dalam bentuk A, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kita ada satu pembolehbah M dan kuasa tertinggi pembolehbah ialah 2. Cuma dekat sini kita boleh masukkan A ni setengah
N kuasa 2, tapi B-nya bernilai di sifar X tambah dengan sifar. Jadi D ni ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, E pula. Cuba perhatikan ada berapa pemboleh ubah kat sini. Sini ada satu X, sini ada satu lagi X. Ada satu pemboleh ubah. Okay, ada satu pemboleh ubah. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ni 2. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ni pun 2. Betul, kuasa tertinggi pemboleh ubah 2. Tetapi sebutan ini, sebutan 3 per X kuasa 2 ni, sebutan ni tidak ada dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, tak ada. X kuasa 2 duduk di bawah ni tak ada. Jadi 2X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2 ni bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay. Ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Tengok yang F pula. Baik, 4X kuasa 2 tolak X kuasa setengah. Ada berapa pemboleh ubah dekat sini? Ada 1 X, ini pun X juga. Yang maknanya ada satu pemboleh ubah. Baik, kuasa tertinggi pemboleh ubah 2. Ini setengah. Betul juga kan? Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Tapi dalam bentuk ungkapan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, tak ada kuasa setengah. Tak ada kuasa setengah di sini. Di sini tak ada kuasa setengah. Jadi F ni bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Tidak memenuhi bentuk ungkapan kuadratik. Okey. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak dengan satu? Okay, kamu dah pernah belajar fungsi semasa di tingkatan 2. Baik, sekarang ni bentuk ungkapan kuadratik kita tulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, A ialah perkali bagi X kuasa 2. A ni perkali bagi X kuasa 2. B ialah perkali bagi X. Ini perkali. Nombor di depan pemboleh ubah kita panggil perkali. C ni kita panggil pemalas sebab dekat belakang ni tak ada pemboleh ubah. Jadi A ialah perkali X kuasa 2, B ialah perkali X, C ialah pemalas. Okey. Sekarang ni cuba tengok apa perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Perbezaannya ialah bentuk ni tadi kita tambah dengan fx kat depan. Mana kita tambah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Macam tu. Ini ialah fungsi kuadratik. Yang tadi tu kalau tak ada fx sama dengan, itu ialah ungkapan kuadratik. Baik. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak dengan satu. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak dengan kepada satu. Cuba perhatikan graf yang pertama ni. Okay. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Cuba kita perhatikan fungsi yang pertama ni. Okay. Fungsi yang pertama ni A. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X. Okay. Kalau kita ambil, ini ialah lukisan atau pelakaran graf bagi fungsi. Okey, fungsi kuadratik ini. Baik, kalau kita ambil pembaris dan kita letakkan di mana-mana garis suap fx tu, garis kat sini ke macam tu kita akan dapati ada dua titik persilangan yang menyentuh garis fx sama dengan 4. Kalau kita pilih fx sama dengan 4. Okey. Baik. Kalau kita tarik ke mana-mana pun pembaris ni, kita tetap juga akan dapat dua titik persilangan. Jadi, bilangan titik persilangan ialah 2 dan dalam contoh yang pertama ni, dia pilih fx sama dengan 4. Jadi, koordinatnya kita baca koordinat x berapa, kemudian baca y berapa. Jadi, sini koordinat yang pertama ialah 4, 4. Yang ni.
Dan satu lagi, kalau kamu baca X dekat sini, berapa? Y ni juga ialah 4. Koordinat di sini ialah negatif 1, 4. Ini ialah koordinat yang kedua. Maksudnya ada 2 titik persilangan. Okey. Bagi satu nilai fx, satu nilai image, ada 2 objek. Satu dekat sini, objek dia negatif 1. Satu lagi dekat sini 4. Okey. Bagi 2 objek berbeza, tapi satu image yang sama. Itu ialah hubungan banyak kepada satu. Cuba kita tengok yang B pula. Katalah kita ambil pembaris. Kalau kita ambil pembaris ni, cikgu letak dekat mana? Katalah cikgu letak dekat 4 juga. Cikgu letak dekat 4 ni. Dekat Y sama dengan 4 tu. Lepas tu cikgu lukis. Cikgu lukis garis lurus misalnya. Garis lurus letak kat sini. Kat situ. Okey. Lepas tu ni cikgu buang dulu ni. Lukisan ini, yang lukisan garisan ini, tebalkan sikit macam tu. Katalah pembaris cikgu macam ni. Okey. Sikit pembaris cikgu ni. Okey. Pembaris ni kalau kita gerakkan dia lah, kalau kita gerakkan dia, okey. Tetap juga kat mana-mana pun dia akan ada 2 titik persilangan. Pembaris ni. Katalah cikgu pilih dekat 4 ni. Y sama dengan 4. Cuba kita perhatikan apakah koordinat titik persilangan dekat sini. Ini satu lagi kat sini. Okey, jadi satu ni ialah koordinat apa ni? Ni 3 kan? 3, 4. Ada berapa titik persilangan? 2. Okey, koordinat yang pertama apa dia? Baca koordinat yang ini lah. Sini apa? Ini 1 kan? 1, 4. 1, 4. Satu lagi 3, 4. 1, 4. Satu lagi 3, 4. Okay, ini menunjukkan bahawa ada satu image. Okay, ada satu image 4. Okay, tetapi yang image yang sama daripada 2 objek, iaitu objek dia apa? Objek dia 1 dengan 3. Macam tu. 1 dengan 3 objek. Okay, C pula. Okay, kalau C ni, cikgu ambil pembaris yang sama tadi, bawa sini pula. Okay. Cikgu ambil pembaris ni, bawa sebelah sini. Pilih satu koordinat, pilih satu Y, mana-mana Y lah yang sebelah ni. Contoh cikgu ambil yang sini. Ambil garis fx sama dengan 6. Ni Y lah, ni Y. Ni paksi Y lah ni. Okay, cuba tengok berapa titik persilangan dekat sini. Okay, sama juga, ada 2 juga titik persilangan. Kan? Okay, apa koordinat titik persilangan? Cuba baca dulu kat sini. X ni apa? Kalau ambil pembaris, baca betul sini. Dia sama dengan negatif 1. Negatif 1, 6. Satu lagi. Dekat 4 ni. 4, 6. Okay. Jadi, sebagai kesimpulannya, jenis hubungan satu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Macam mana bentuk graf fungsi kuadratik kelas? Ini ialah bentuk fungsi kuadratik. A tak boleh sama dengan kosong. Ingat, A tak boleh sama dengan sifar. Jadi hanya terdapat 2 bentuk graf. Jadi nilai A akan menentukan bentuk graf. Iaitu kalau A ni lebih besar dari sifar ataupun nilai A ni semua positif, graf kita akan jadi graf senyum. Kalau semua nilai A ni positif, A ni nilai perkali bagi X kuasa 2. Kalau A ni negatif, nilai A itu negatif, kita akan dapat bentuk parabola terbalik ke bawah. Ataupun bentuk masam lah, supaya cikgu nak bagikan anak murid ingat. Ini satu bentuk senyum, satu lagi bentuk masam. Okay. Jadi kalau dia graf ini bentuk parabolanya
terbalik ke bawah, okey, maka kita akan ada titik maksimum. Kan kalau graf tu masam, kita akan ada titik maksimum ke atas sekali. Okey. Begitu juga kalau graf kita disenung, kita akan dapat satu titik minimum kat bawah ni. Yang paling bawah. Kalau ni graf tu parabola terbuka ke atas. Macam ni. Macam tu. Ini titik inilah titik minimum. Inilah titik maksimum. Baik. Apakah paksi simetri satu graf fungsi kuadratik? Paksi simetri bagi apakah paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik? Kalau cikgu ambil pembaris, cikgu letakkan betul-betul tengah dekat titik maksimum tu dan cikgu lukis garis, itu ialah paksi simetri. Kalau cikgu ambil pembaris, letak dan melalui titik minimum bagi graf yang parabola terbuka ke atas, garis ini ialah garis paksi simetri. Simetri maknanya dia membelah dua sama besar, bentuk parabola tu. Baik, sekarang apakah paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik? Yang ni contoh yang pertama dia dah bagi dah. Okey. Ambil pembaris, dia akan betul-betul membahagi dua graf fungsi kuadratik. Yang ni pun sama juga. Kalau cikgu letak pembaris, cari dia punya titik minimum. Ini titik minimum kat sini. Jadi paksi simetri akan lalu dekat titik minimum. Kita lukis garis. Ini pun sama. Jadi apa nama garis ni? X sama dengan, oleh kerana garis ni lalu di negatif 1, dan namakan dia paksi simetrinya X sama dengan negatif 1. Yang ni pula. Kalau pembaris ni cikgu letak dekat lalu di titik maksimum. Inilah paksi simetri. Apa nama garis ni? Dia lalu di X sama dengan 1. Jadi paksi simetri itu adalah garis X sama dengan 1. Okey. Baik. Jadi paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y. Kalau paksi Y tu, ini kan paksi Y. Okey, ini paksi X. Jadi paksi simetri ialah garis yang selari dengan paksi X, paksi Y. Macam ni. Dia selari lah dengan paksi Y kat sini ke, X sama dengan 3 ke, X sama dengan negatif 1 ke. Okey, mesti selari lah semua ni. Cikgu lukis tak pakai pembaris. Baik. Dan mesti melalui titik maksimum dan titik minimum. Macam ni. Ini paksi simetri. Paksi simetri mesti lalu dekat titik minimum. Paksi simetri mesti lalu dekat titik maksimum. Baik. Apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C? Tentukan, okey. Apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C? Yang pertama sekali kita tengok nilai A dulu. Okay. A ni akan menentukan bentuk graf. Yang pertama sekali tadi kita kata kalau A ni lebih besar dari sifar, dia akan senyum. Dan kemudian kalau A ni kurang daripada sifar, graf kita akan bentuk masam. Baik. Kemudian katakanlah kamu ada dua A. Ada A2 dengan A yang pertama. Kalau A2 ni lebih besar daripada A yang pertama, graf kuadratik kita akan muncungnya akan lebih kecil. Okay? Semakin besar ni, nombor ni, muncung dia akan semakin kecil. Macam tu. Kan? Kalau dia besar, kalau nombor ni kecil, dia akan besar. Ini bagi kes A lebih besar dari sifar, graf tu senyum. Kalau A lebih kecil daripada sifar, graf yang masam, sama juga. Katalah A2 ni 3 lebih besar dari 2. Jadi A2 semakin besar, semakin kecil. Semakin kecil, dia semakin lebar parabola. Okay. Nilai B pula akan menentukan kedudukan paksi simetri. Okay, ada dua kes kat sini. Yang pertama, kalau A ni sama lebih besar dari sifar. Ingat jika A lebih besar dari sifar, graf kita senyum. Kalau A lebih kecil dari sifar, graf kita masam.
Sekarang kita tengok semua graf senyum dulu. Kalau B ni lebih besar daripada sifar, graf kita akan anjak ke sebelah kiri pada Y. Kalau B ni kurang dari sifar, graf kita akan menganjak ke sebelah kanan daripada Y. Dan kalau B sama dengan sifar, graf tu betul-betul jatuh di atas, titik minimumnya akan jatuh di atas paksi Y ataupun fx. Itu kalau graf senyum. Kalau graf masam, kalau B nya lebih besar dari sifar, graf ni akan menganjak ke sebelah kanan. Kalau B nya lebih kecil dari sifar, graf ni akan menganjak ke sebelah kiri daripada Y, daripada paksi Y. Dan kalau B sama dengan sifar, titik maksimum akan jatuh betul-betul di atas paksi Y. Manakala nilai C pula akan menentukan kedudukan pintasan Y. C akan menentukan kedudukan pintasan Y. Kita ingat balik kalau A kurang dari sifar, graf kita masam. Kalau A lebih besar dari sifar, graf kita senyum. Kalau C ni, kalau bentuk graf ni masam, C ni ada pintasan Y ni lah. Kat sini. Guna lain kat sini. Ini dah pintasan Y dia. Okay, kalau graf ni senyum, pintasan Y dia dekat C ni. Baca nombor yang ada dekat paksi Y ni. Baca nombor yang ada di paksi Y. Di mana graf fungsi itu pintas di Y. Okay, tengok contoh yang kedua. Fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okay. Sekarang kamu ada satu fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x campur c. Baik, ini ialah koordinat A. Kamu lakarkan graf carta Cartesian. Ini y, sini x. Kat mana A kita? Kita duduk di 0, 4. 0, 4 kat mana? 0, 4. Koordinat kat sini. Jadi graf ni memintas di 4 ni lah. Okay. Jadi nilai C sama dengan 4. Dia pintas ke 4. Sekarang tengok A negatif 1, 3. Untuk koordinat macam ni, okay, untuk koordinat seperti ni, kita kena masukkan nilai-nilai X dan Y ke dalam ni untuk cari C. Cikgu gantikan. Asalnya ialah fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okay, sekarang ni gantikan ini sebagai y ataupun fx. Tempat 3. Kemudian x ni ganti dengan negatif 1. Okay, negatif 1 kuasa 2 tolak 3 darab negatif 1 campur c. Carilah nilai c. Ini algebra je lah. Negatif 1 kuasa 2, 1. Negatif 3 darab dengan negatif 1, campur 3, campur C. Okay, lepas tu, kita buat apa? Ini 4 kan? 3 sama dengan 4 campur C. Okay, tinggalkan C, pindahkan 4 ke kiri. Pindahkan 4, maknanya ini positif, pindahkan jadi negatif. 3 tolak 4. C sama dengan negatif 1. C sama dengan negatif 1. Okay. Dan yang terakhir, rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Baik, tadi kita kata kalau di semakin A ni ada A kan? A akan menentukan runcing ataupun lebarnya graf kita kan? Sekarang ni A nya positif. Okay, kalau A positif maknanya graf ni senyum. Okey, dua-dua graf ni pun senyum. Sekarang P ni ialah berapa nilai P yang boleh diambil. Okey, kalau dia besar 3, dia akan pergi runcing dia besar yang purple kan? Graf yang purple ni. Okay, maksudnya paling besar pun yang graf yang pink tadi Okay, kalau graf yang purple ni paling besar pun dia boleh pergi ialah dia kurang daripada 3. Dia tak boleh lebih dari 3. Dia mesti kurang dari 3. Dan P ni dia mesti lebih besar dari kosong. Okay, sebab kalau P ni mengambil nilai
lebih kecil daripada kosong, dia akan jadi graf masa. Kalau P ni mengambil nilai lebih besar dari 3, graf tu sepatutnya semakin runcing. Jadi nilai P ialah antara 3 dengan 0. Boleh?